Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Azlina Rizwan dalam Majalah 3 dari Sri Pentas. Minggu ini kami menyediakan 4 lagi paparan berinformasi untuk tontonan anda sekeluarga. Antaranya menyingkap evolusi warung mamak, khasiat beras untuk kesihatan, aktiviti sukan lasak pacuan 4 roda dan mendekati si peternak buaya. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan atau pandangan, bolehlah email ke alamat majalah3@tv3.com.my. Dan jangan lupa menyertai kuis SMS Majalah 3. Caranya mudah saja, hanya type M3 dan hantarkan ke nombor 33333. Anda berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik setiap minggu. Tidak lengkap pengakuan seseorang sebagai rakyat Malaysia jika seumur hidupnya tidak pernah singgah sebentar di warung mamak. Mamak atau maksud sebenar Pak Cik adalah kaum India Muslim dari Madras yang berhijrah ke negara ini pada abad ke-19 untuk berkecimpung dalam industri perdagangan. Sesuai dengan arus pembangunan Malaysia, warung mamak turut melalui evolusi signifikan peringkat demi peringkat. Jom kita ke warung mamak bersama Norzi Pawancik. Sekali imbas, tiada yang istimewa mengenai jalan ini, hanya bangunan-bangunan asal era kemerdekaan yang meminjamkan keunikannya. Bagaimanapun, warung-warung mamak di Jalan Doraisami ini cukup terkenal di kalangan warga kota sejak lebih 20 tahun lalu. Bulan mengambang, Jalan Doraisami dihujani lebih ramai pengunjung masa untuk kami bertanyakan pendapat mereka. Apakah dendangan anak muda ini yang menjadi daya tarikan pengunjung ke sini? Ataupun mungkin resepi peninggalan lebih 3 generasi kaum India Muslim dari Madras India yang berhijrah ke Tanah Melayu pada abad ke-19. Teh tarik memang sinonim dengan penyagaan gerai-gerai makanan komuniti India Muslim. Malah seni tarik teh mamak mesti kena gayanya. Lebih tinggi tarikan teh, bertambah banyak buihnya, maka lebih lemak dan enaklah teh tarik. Makanan yang mengandungi kolesterol tinggi turut menjadi identiti masakan mamak. Sup lidah umpamanya antara menu popular warung mamak Jalan Doraisami. Bagi kebanyakan masyarakat Malaysia, penghijrahan mamak ke negara ini memberi sumbangan yang tidak ternilai harganya, terutama dari segi kepelbagaian makanan serta pilihan destinasi gerai makanan yang mewarnai wajah negara kita. Mengikut asalnya, komuniti awal India Muslim negara ini terkenal sebagai penguruk wang. Mereka mudah dikenali dengan identiti kemeja putih, kain sarung putih dan kopiah putih. Lama-kelamaan, komuniti ini berkembang dan mencuba pelbagai pekerjaan lain termasuk mengusahakan perniagaan makanan. Bukan calang-calang mamak, tapi mamak kreatif. Hampir kesemua bahagian badan haiwan tanpa mengira lembu atau kambing digunakan sepenuhnya. Sup perut, sup ekor, sup tulang dan sup torpedo. Perniagaan rojak di Pulau Pinang antara negeri bermulanya migrasi komuniti ini di Malaysia turut menyumbang panggilan mapleh yang dianggap sinonim dengan warung mamak. Disebabkan interaksi antara mereka yang tidak difahami masyarakat Melayu, warung rojak dan seterusnya warung makanan masyarakat ini digelar mama atau mapleh. Dalam bahasa Malayalam, mapleh bermaksud pengantin lelaki yang bertanggungjawab membantu bapa mertuanya yang juga digelar mama dalam perniagaan rojak. Rojak juga tidak kurang popular sebagai menu utama warung mamak. Unik dan menghairankan, budaya melepak di warung mamak cukup popular terutama di kalangan anak-anak muda. Apa yang kami dapati, faktor kebersihan jelas bukan keutamaan bagi kebanyakan mereka. Okey bang, selalunya orang bawa family makan dekat restoran yang fancy sikit lah, ada hawa dingin ke apa, tapi semua anak-anak cicit-cicit semua datang kedai mamak. Apa istimewanya kedai mamak? Kadang-kadang tu saja nak lepak-lepak, minum open air kan. Dari segi menu pula macam mana? Orang kata kedai mamak ni kolesterol tinggi makanan dia. Tak ada risau apa-apa. Nasi lemak je kot yang kolesterol tinggi kot. Lain-lain tu okey kot. Teh tarik kot. Yang lain-lain tak apa. Istimewa dia sebab teh dia. Teh dia tak ada bandingan lah untuk kedai-kedai lain. Sebab hanya mamak je pandai buat teh ni. So itu yang buat saya selalu datang ini.
Kenapa agak yang suka datang kedai mamak? Kalau kita tengok kan kat meja ni pun nampak macam berkeladak semua tu. Tak adalah bersih sangat macam restoran yang ada penghawa dingin semua tu. Tapi abang datang kat kedai mamak. Apa yang istimewanya kedai mamak ni? Kedai beginilah istimewa. Bagi saya kedai begini tampaknya makanan harga murah. Lepas tu dia punya environment ni relax lah. Tak ada siapa yang kisah duduk dengan siapa. Lagipun harga makanan pun murah. So tempat yang paling sesuai untuk lepak, especially anak-anak muda yang saja nak buat small discussion dah apa kan. Kami diberitahu teh mamak mempunyai rahsia tersendiri mengapa ia menjadi kegemaran kebanyakan rakyat Malaysia. Rahsia yang bukan terletak pada seni atau cara-cara menariknya sahaja. Ya, minum satu. Orang kata kan, teh tarik di warung mamak atau mafle ni ada beza sikit daripada teh-teh yang kita dapat kat kedai lain. Boleh abang kongsi rasa tu sikit tak dengan kedai ni? Mungkin kemungkinan besar saya rasa itu sebab mungkin warung lain tu diorang cuma guna teh yang diorang beli tu. Maknanya mungkin diorang beli satu jenama tu, diorang guna jenama tu saja 100% untuk buat air dia. Tapi kita orang tak macam tu. Kita orang beli beberapa jenama, kita orang campurkan, lepas tu adalah barang lain sekali kita masuk, umpamanya mungkin campur Horlicks sikit ke kan, itu contoh je lah. Lepas tu kita adun dengan semua sekali dan kita jual. Itu rasa dia memang lain punya. Kebanyakan warung mamak dibuka sekitar jam 5 petang dan menjangkau sehingga lewat tengah malam. Jadi tidak hairanlah kadang-kadang kerusi meja diletakkan melebihi kawasan gerai makan yang ditetapkan di tempat letak kereta atau mencuri-curi ruang kaki 5 jalan raya berhampiran. Jangan terkejut juga sekiranya dalam sehari hanya dengan bergantung kepada populariti teh tariknya, warung-warung mamak saiz kecil sebegini mampu mengaut keuntungan beribu ringgit. Restoran A.R. Rahman di Shah Alam ini antara rangkaian kedai makanan ala mamak milik pengusaha Abdul Rahman Mayan. Walaupun saiz serta kapasiti pelanggannya lebih besar, ia masih mengamalkan konsep warung mamak dari segi masakan yang disediakan. Biarpun istilah mamak yang kini diperluaskan bagi merangkumi semua jenis restoran berkonsep terbuka, pilihan pekerja warung mamak tulen tetap terdiri daripada mereka yang berketurunan India Muslim. Bagi pekerja asing yang baru mula bekerja, sinario perbualan antara mereka dengan pelanggan cukup melucukan. Terutama jika pekerja masih memerlukan masa untuk menghafal menu yang berjela-jela panjangnya dalam bahasa asing. Kita punya pelanggan ni, bukan pelanggan, maksudnya Malaysia punya pelanggan, kebanyakan pelanggan ni, bila dia pergi ke kedai mamak, dia boleh memahami, maksudnya boleh memahami pekerja-pekerja di restoran tersebut. Dia memang memahami yang mereka ni bukan dari sini, memang datang daripada India dan mereka memang kurang arif. Ya, tapi yang kalau dah lama setahun yang ke atas ni mereka arif lah, cakap, boleh tahu semua lah. Tapi kebanyakan ni kalau yang baru-baru ni kita ambil masa dalam 6 bulan lah untuk bagi dia cakap, training semua macam mana kita nak cakap, macam mana berdepan dengan ni. So yang pokok dia tu, kita bila pekerja kita ni, kita akan ajar macam mana kita kena layan pelanggan dengan cara yang baik. Selain layanan mesra, menu yang disesuaikan dengan selera pelanggan pelbagai bangsa antara daya tarikan restoran ini. Yang menariknya, pengusaha restoran ini, Abdul Rahman, walaupun berketurunan India Muslim, tidak mempunyai sebarang hubungan dengan keluarga asalnya di India. Malah dia dibesarkan dalam suasana komuniti masyarakat Melayu. Dan dia tidak mewarisi sebarang resepi masakan istimewa mamak dari ibu atau bapanya. Malah kesemuanya diselidik sendiri sebelum memulakan perniagaan. Kalau
salah satu faktor dia cita rasa. Cita rasa dengan kehendak pelanggan. Itu cakap pelanggan ni kalau dia minat kepada kedai tu, kalau kita buka macam mana dia bagi diskaun berapa peratus pun dia takkan pergi. Pasal dia memang dah serasi dengan kedai tu, yang di mana dia anggap macam saya macam peniaga di kedai restoran tu dengan pelanggan tu macam dah ahli keluarga dah. Macam ni, macam konsep kami yang bawa ni, kami dengan pelanggan ni, kami boleh bergurau. Kami boleh peluk, cerita, kan? Sampai macam tu kita bawa. Maksudnya kita tak letak kepada pelanggan tu, pelanggan setakat minum lepas tu balik. Tak ada. Kita anggap dia tu macam siapa? Cina, Melayu, India ke siapa? Kita anggap mereka ni adalah ahli keluarga kita. Kita galakkan dia datang, kita bagi layanan yang baik, kita bermesra dan kita bagi servis yang bagus dan makanan yang berkualiti. Berdasarkan pemerhatian Abdul Rahman, restoran berkonsepkan warung mamak sering mendapat perhatian pelbagai golongan masyarakat. Abdul Rahman membina nama dengan perniagaan awal menjual telur masak, roti canai dan teh tarik hanya dengan menggunakan kereta sorong. Kini perniagaan restorannya diperkembangkan kepada 3 cawangan. Yang penting baginya, konsep terbuka kedai mamak dikekalkan walaupun keluasan kedai bertambah dan menu yang disediakan agak berlainan dari warung mamak atau maple asal. Abdul Rahman turut memiliki restoran berhawa dingin yang menyediakan makanan barat. Tetapi nyata, restorannya yang lebih berkonsep mamak memberikan lebih keuntungan. Pekerjanya terdiri daripada rakyat tempatan, makanan mamak pula tidak disediakan. Tetapi dari segi kebersihan dan keselesaan, mengalahkan gerai mamak. Apalagi agaknya rahsia kejayaan restoran mamak. Warung mamak gazebo yang diberi suntikan moden ala barat ini pula berjaya menarik beribu pengunjung setiap malam. Bagi usahawan muda Muhammad Radi, dia ingin mengubah konsep mamak yang biasanya dikenali sebagai warung murah dan kotor kepada satu jenama Malaysia. So I think, as a Malaysian, kita dah lama meniaga di ni. I want to create some image for the mamak concept. Barulah I come out idea this canai and such. So when 95, 96 start macam Starbucks and Coffee Bean start come to Malaysia, saya ambil contoh dari Coffee Bean and Starbucks, Gloria Jeans as satu model to this company from overseas datang ke Malaysia boleh buat business so good. Why not kita? Baginya, seseorang pengusaha restoran mempunyai pilihan menentukan jenis pelanggan yang berkunjung ke premisnya dan ini tidak tertakluk kepada variasi menu saja. Sekarang kita punya pelanggan dan yang datang ni semua dia more to dia looking for the kebersihan. Dia orang pricing is the second matter. Dia datang kebersihan, selesa, and then service. Dia most I tengok notice this thing every time I observe. Gerak-geri customer bila dia duduk di meja, macam mana cara dia orang, cara order. Cara dia order, lepas dia order dia akan tengok tangan-tangan dia letak meja selesa dah. So I normally do the paper, I study on matter. Customer datang, kita apa yang kita nak deliver untuk dia, nak dia datang. Kewujudan warung-warung mamak antara
pernah melanda Malaysia. Bak kata orang ibarat pisang goreng panas. Tak kisahlah sama ada teh tarik ataupun kuah dal ataupun roti canai. Warung-warung mamak ini sebenarnya lebih daripada sekadar hanya kedai makan. Malah ia turut disinonimkan dengan the melting pot of Malaysia. Bak kata orang, tidak lengkaplah kunjungan pelancong ke negara kita sekiranya dia tidak mengenali budaya Malaysia. Begitu juga, tidak lengkaplah pengalamannya di sini sekiranya tidak singgah sebentar di warung mamak. Tiada rahsia hitam putih yang dapat membuktikan secara sahih kejayaan warung-warung atau restoran mamak. Tetapi yang pasti, ketiga-tiga warung atau restoran yang dipaparkan malam ini berkonsep terbuka. Konsep inilah yang membolehkan kita beramah mesra sesama sendiri, iaitu identiti yang sinonim dengan masyarakat Malaysia. Yang pasti, restoran mamak dan imejnya mewarnai sebahagian daripada budaya Malaysia yang pelbagai. Walaupun istilah mamak dianggap kurang sopan untuk kaum India Muslim, ia tetap digunakan dengan mesra dan meluas di negara ini tanpa diskriminasi. Kini istilah warung mamak tidak lagi menggambarkan gerai makanan milik kaum berkenaan secara eksklusif, malah turut merangkumi semua jenis gerai makan yang berkonsep terbuka. Paparan khasiat beras organik dari Kemboja selepas ini. Beras adalah makanan ruji negara-negara di Asia. Pelbagai kajian dilakukan untuk menghasilkan beras yang berkualiti tinggi dan berupaya meningkatkan imuniti badan. Antaranya beras Somali yang ditanam secara tradisional di Kemboja. Laporan seterusnya bersama wartawan Nasi Yusof. Keunikan Angkor Wat menjadikan Kemboja antara 4 negara termasyur di Asia. Bermula dari pemerintahan dinasti Angkor, Kemboja muncul negara tamadun purba sekitar tahun 802 selepas Masihi. Selain kesan sejarah, Kemboja juga dikenali kerana hasil pertaniannya. Tanggal 18 Mei setiap tahun bermulalah tradisi ritual hampir 70% penduduk Kemboja. Ia permulaan musim menanam padi. Dengan keluasan lebih 181,000 km persegi, bumi Kemboja mula dilitupi dengan hamparan hijau ini. Padi dari baka Somali dan Paka Kanel menjadi tanaman utama, terutama untuk tujuan ekspor. Aktiviti menanam padi dilakukan secara bergotong royong selepas simbolik bercucuk tanam dijalankan oleh Raja Kemboja pada 18 Mei setiap tahun. Kemboja yang beriklim monsun tropika menerima hujan paling lebat sepanjang Oktober dan November. Ia sekaligus meningkatkan paras air Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap yang menjadi sumber air utama bagi aktiviti pertanian di Kemboja. Secara semula jadi, pokok padi akan melepasi paras air dan mampu mencapai ketinggian sehingga 5 kaki. Lebihan air ini dapat menghalang pembiakan serangga perosak yang menjadi musuh utama tanaman. Petani Kemboja juga menggunakan air sawah sebagai air minuman. Ia membuktikan air sawah ini tidak dicemari racun serangga perosak. Ketika negara lain menggunakan baja kimia dan racun serangga, Kemboja masih mengekalkan tradisi pertanian secara organik. Najis haiwan seperti lembu dan anai-anai diproses bersama pokok daun Dian Hat untuk menjadi baja organik. Penyediaan baja ini bukan sahaja murah, malah ia mampu menghasilkan beras yang berkualiti tinggi. Penggunaan baja organik bukan sahaja menjadikan tanaman lebih tahan daripada serangan penyakit, malah beras yang dihasilkan mampu menyingkirkan toksin dalam badan serta meningkatkan imuniti badan manusia. Haiខ្ញុំធ្វើស្រែសពថ្ងៃខ្ញុំបំពឹងតែធម្មជាតិបាទហើយខ្ញុំធ្វើតែពីរមុខទេធ្វើតែផ្កាខ្ញីនិងសមាលីហើយខ្ញុំប្រើជីក៏ប្រើជីធម្មជាតិដែរបាទហ្នឹងធម្មជាតិអាចកោបាទហើយធ្វើតែសមាលីនិងផ្កាខ្ញីទេ
ស្រែខ្ញុំក៏មិនប្រើជីគីមីដែរហើយមិនដែរបាញ់ថ្នាំទេនេះមើលស្រូវខ្ញុំល្អដូចតែគេដូចតែឯងគេទូទៅទាំងអស់ធ្វើអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងដែរ Penghujung November adalah musim menuai padi dan ia masa paling menggembirakan masyarakat petani di Kemboja. Suasana ketika ini bagaikan pesta. Dari peringkat awal sehingga proses mengasingkan buah padi, ia dilakukan secara manual sebelum diekspor ke pasaran antarabangsa. Di kawasan seluas 9 ekar, kilang beras yang terletak di Ipoh Perak ini adalah pengimport tunggal beras Somali dan Pakakanel dari Kemboja. Jika di Kemboja, beras organik ini perlu melalui pelbagai proses kelulusan yang ketat oleh kerajaan negara itu. Di Malaysia pula, proses pembungkusannya agak rumit. Beras Bird of Paradise perlu disaring secara berperingkat dan melalui beberapa proses ujian yang ketat sebelum dipasarkan. Ia bagi memastikan hanya beras terpilih dan terbaik sampai kepada pengguna. Kajian pakar pemakanan Kemboja menunjukkan beras Somali mengandungi 11.4% serat dan kandungan gula yang rendah tidak melebihi 0.1%. Kombinasi ini dikatakan penting bagi mengurangkan risiko pelbagai jenis penyakit. Faktor cuaca dan muka bumi Kemboja mempengaruhi warna beras ini menjadi keperang-perangan. Kilang yang dilengkapi teknologi automasi canggih ini beroperasi secara automatik dengan dipantau menggunakan sistem komputer bagi menepati piawaian, kebersihan dan kualiti beras. Sebelum proses pembungkusan, kualiti beras akan diperiksa secara manual. Antaranya pemeriksaan kandungan beras hancur ini. Ini adalah untuk pemeriksaan untuk memastikan kandungan beras hancurnya kurang daripada 5% sebelum pembungkusan dilakukan. Sekiranya proses saringan tidak menepati standard kualiti yang dibenarkan, keseluruhan beras akan disaring sekali lagi bermula dari peringkat awal. Proses pembungkusan adalah proses terakhir pengeluaran beras sebelum dipasarkan. Prihatin dengan standard dan kualiti beras, Bird of Paradise menggunakan plastik pembungkus yang mampu mengawal kemasukan udara. Berbanding syarikat lain, penggunaan plastik pembungkus ini adalah yang pertama di Malaysia. Beras Somali turut dipasarkan melalui 8 cawangan dan rangkaian kedai seluruh negara. Selain beras Somali, beras Pakakanel turut dijual untuk pasaran Malaysia. Berbeza dengan beras Somali, beras Pakakanel lebih lembut dan sesuai dibuat bubur. Othman Hussein, 59 tahun, antara pengguna tetap beras Somali. Menurutnya, dia mencuba beras berserat tinggi ini seperti yang dicadangkan oleh pakar pemakanan. Kita bila kena penyakit kencing manis ni, kita kena macam mana pun kena pergi dapat nasihat doktor. Nasihat doktor, lepas tu kena buat exercise. Tapi dari segi diet, dari segi makan, kita orang Malaysia dan orang Melayu ni kena makan nasi. Jadi kadang-kadang kita susah nak kontrol kita macam makan. Jadi kena cari beras yang macam ni lah, yang serat dia lebih dan kandungan gula dia rendah. Kalau beras biasa saya ingat kandungan gula dia tinggi. Kesihatan lebih penting daripada duit, lebih penting. Kalau dah sihat, badan tak sihat, duit banyak mana pun tak guna dah. Makanan yang dicemari pelbagai bahan kimia serta penggunaan racun serangga mampu memudaratkan kesihatan dalam jangka masa panjang. Dengan adanya beras organik, ia bukan sahaja membekalkan serat yang tinggi, malah berupaya menyingkirkan toksin dalam badan dan meningkatkan imuniti badan. Tanah yang subur, faktor cuaca dan penggunaan baja secara organik menjadikan beras Somali paling sesuai bagi mereka yang mementingkan kesihatan.
Pemakanan yang tidak sihat boleh memudaratkan kesihatan. Justru kita wajar memilih dan mengimbangi pemakanan seharian untuk mengelakkan bahan pencemar kimia yang berlebihan dalam tubuh. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menyertai kuis SMS Majalah 3. Bagi yang belum jangan lepaskan peluang. Hadiah berupa televisyen 29 inci, telefon bimbit dan wang tunai bernilai RM150 seorang menanti pemenang mingguan. Anda hanya perlu menaip M3 dengan hantarkan ke nombor 33333. Majalah 3 diteruskan dengan pengembaraan pacuan 4 roda selepas ini. Keadaan hutan hujan tropika negara kita sememangnya sesuai untuk aktiviti pacuan 4 roda. Tetapi tidak ramai mahir mengendalikan kenderaan ini, apatah lagi dalam keadaan laluan yang begitu sukar. Kita bersama wartawan Muhammad Said Abdullah Sani yang mengikuti kembara aktiviti lasak ini di Jelebu, Negeri Sembilan. Ekspedisi cabaran belantara 4x4 Samsung Lata Kinjang Jelebu ini disertai Jabatan Pengulitan dan Polis Negeri, Rakan Konvoi Malaysia serta Forest Cruiser 4x4 Team. Perjalanan yang disertai 15 kenderaan ini dimulakan tepat jam 8 pagi. Berdasarkan jalan tanah merah berlopak, bekas kegunaan jentera pembalakan, ia boleh dikategorikan sebagai aktiviti pacuan 4 roda hardcore dengan laluan sukar yang boleh menenggelamkan kenderaan yang dipandu. Terletak tidak jauh dari Seremban, lokasi berhampiran Gunung Telapak Buruk ini sememangnya popular di kalangan peminat kenderaan pacuan 4 roda. Misi ekspedisi bertujuan mengisi masa lapang dengan agenda berfaedah di samping mengeratkan semangat kerjasama, setia kawan dan kekeluargaan. Selain semangat berpasukan, apa yang penting adalah disiplin diri yang cuba diterapkan kepada setiap peserta. Yang pertama sekali adalah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan peserta dan juga meningkatkan tahap kemahiran melalui liku-liku belantara bagi menikmati keindahan flora dan fauna terutama sekali di Negeri Sembilan. Dan itu matlamat kami untuk meningkatkan bahawa kita adalah kalangan rakyat Malaysia yang bersemangat wajar. Selepas bertungkus lumus di pertengahan perjalanan, peserta ekspedisi didedahkan dengan kehidupan serba ringkas etnik orang asli yang menghuni hutan belantara Lata Kinjang. Ini tak ada makan. Ini dia ambil dia punya air kan. Sapu mata lah. Untuk sapu mata yang sakit-sakit mata. Ini lah ubat. Kalau tak ada pagi lah. Pagi kan ambil dia ada air kan. Kalau tengah hari dia tak ada air. Dia keras. Masyarakat orang asli telah menghuni kawasan ini sejak turun-temurun dan mereka menjadikan pelbagai sumber alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan buruan sebagai sumber makanan utama. Walaupun singkat, lawatan ini memberi satu lembaran baru bagi kebanyakan peserta mendekati masyarakat orang asli. Ikut aktiviti outdoor lah yang agak memberi exposure pada anak-anak lah. Terutama masa dia umur kecil kan. Biar dia rasakan kehidupan kawasan pedalaman lah. Sebab bandar tak nampak benda macam ni. So exposure lebih lah. Bagi 4 keluarga orang asli dengan jumlah hampir 15 penghuni, kunjungan peserta ekspedisi turut memberi peluang kepada generasi barunya, terutama kanak-kanak, untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat luar. Sebenarnya aktiviti 4x4 ini bukan sekadar untuk challenging mengharungi rintangan, tetapi pada masa yang sama dia banyak contributions like hari ini kan sekarang kita dekat kampung orang asli di mana sebenarnya kita biasa adakan aktiviti, kita juga bawa makanan untuk baju kepada orang asli lah. Dan lepas tu yang penting ialah kena banyak kawan yang sama interest, itu penting. Peserta juga turut didedahkan dengan pelbagai spesies flora dan fauna hutan ini.
batang dia panjang ada lah. Walaupun tinggal jauh di pedalaman tidak bermakna mereka ketinggalan. Mereka juga pandai menggunakan sumber semula jadi hutan ini sebagai bahan jualan di bandar. Setiap rintangan perlu dilalui berhati-hati. Cabaran sebegini menguatkan lagi azam setiap peserta untuk mengawal kenderaan masing-masing dengan tenang. Ia memerlukan kerjasama dan semangat berpasukan yang kental. Didorong dengan faktor alam sekitar yang terjejas akibat kerakusan manusia yang menebang pelbagai pokok berharga di hutan sekunder ini menyukarkan lagi perjalanan peserta ekspedisi. Biarpun tercabar dengan laluan sebegini, peserta perlu sedar inilah akibat sekiranya persekitaran tidak dipelihara. Apa yang kami dapat lihat di kawasan ini, terdapat kesan-kesan penebangan pokok dan ia menyebabkan hakisan serta kawasan ini berlumpur. Aktiviti lasak sebegini menuntut semangat kerjasama dan perancangan teliti. 2 hari perjalanan, akhirnya destinasi air terjun Lata Kinjang di hutan Jelebu ini terhampar di hadapan mata setiap peserta. Air terjun setinggi lebih 80 meter ini menggambarkan keindahan warisan hutan yang masih dikekalkan. Ekspedisi itu tadi bukan sekadar berseronok dan merentas halangan, malah mereka turut diajar menghargai alam sekitar. Di samping mendapat kepuasan daripada sukan pacuan 4 roda itu tadi, ia juga boleh memperkenalkan Jelebu sebagai destinasi pelancongan dan pusat riadah. Baiklah, saya akan bacakan email yang kita terima pada hari ini, iaitu daripada Safinas Ahmad dari Sungai Buloh, Selangor. Katanya kisah kejayaan pembedahan pemindahan hati antara adik Afiq dan pendermanya sudah lebih 2 tahun berlalu. Namun saya ingin mengetahui dan mungkin juga orang lain mengenai perkembangan terbaru 2 insan istimewa ini. Apa kata Majalah 3 meninjau kehidupan harian di samping mengupas perubahan hati adik Afiq. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas cadangan anda dan insya-Allah kami akan mengunjungi adik Afiq satu hari nanti. Kita rehat seketika dan kembali dengan kisah penternak buaya sebentar lagi. Buaya tembaga atau nama saintifiknya Crocodylus porosus adalah reptilia yang paling besar. Di Malaysia, habitat semula jadi reptilia ini boleh ditemui di sungai-sungai di Sarawak dan Sungai Linggi, Melaka. Manakala di Johor pula terdapat beberapa pusat ternakan buaya secara komersial. Laporan lanjut, kita bersama rakan setugas Abdullah Siddiq Majid. Seimbas lalu, mungkin rumah ini tidak banyak beza dengan rumah lain di parit Jawa ini. Namun jika anda terserempak dengan reptilia ganas, walaupun kecil, pasti terkejut dibuatnya. Lebih mesra dengan panggilan Eng, bukan flowerhorn atau arwana yang menjadi hobinya, tetapi reptilia ganas yang sebenarnya tidak mengenal mangsa. Anak buaya ini berumur 1 tahun. Menurut Encik Eng ni, buaya yang ada di sini adalah spesies buaya yang jinak berbanding dengan anak buaya yang lain, kerana walaupun dipegang ia tidak menggigit ataupun mengganas. Ada juga baka buaya dipeliharanya daripada baka yang jinak, khususnya di usia lingkungan setahun. Anak buaya ini daripada baka ibunya yang kurang ganas. Buaya yang dipelihara di pinggir rumah ini berumur antara 1 hingga 3 tahun. Namun begitu, ada juga yang ganas walaupun kecil. Seperti binatang peliharaan lain, buaya juga terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Namun kematian bukanlah bererti kerugian. Bangkai buaya biasanya diawit dengan bahan tertentu dan dibentuk semula. Pengalaman menternak buaya hampir 30 tahun menjadikan Eng seorang yang mahir dalam kerja ini. Okey, ini buaya umur berapa? 2 tahun tengah. 2 tahun tengah. Dia mati biasa sebab apa tu? Dia makan salah balang.
Menternak buaya biasanya menghadapi risiko seperti kematian. Namun kematian buaya ini bukanlah satu kerugian, kerana anak buaya yang telah mati seperti ini boleh dijadikan souvenir ataupun cenderahati setelah dibuang isi perutnya, diisi dengan kapas kemudian dijahit semula. Ini biasanya kalau orang mau belinya, okey, berapa boleh jual? Boleh jual sampai 300. 300 mahal juga. Boleh banyak orang nak beli tapi dia tak ada lesen pun tak boleh beli macam. Ya, ada orang janji. Ini sudah patung dia. Tak boleh juga patung. Masa kami dia tak ada lesen tak boleh simpan. Salah. Ya. Menurut Eng, buaya yang diawet masih mempunyai harga yang tinggi. Eng memiliki 6 kolam buaya dengan hampir 400 ekor buaya berumur antara 1 hingga 7 tahun. Dia memulakan ternakan buaya ini sejak berusia 25 tahun lagi. Kini dia cukup mengenali setiap tabiat buaya yang dipeliharanya, yang kebanyakan daripadanya jenis tembaga. Buaya tembaga mudah dipelihara dengan memberi makanan ayam dan tulang sahaja. Buaya tembaga juga mempunyai nilai yang tinggi. Besar punya, selalu dia nak besar punya. Kecil dia tak suka. Kalau besar berapa biasa dia beli? Kurang-kurang nak 10 kaki. 10 kaki dia baru nak mau. 1,000, 2,000 macam-macam. Tak tentulah. Tengok dia banyak orang lah. Kalau 10 kaki pun boleh jual 2,000 macam. Okey, kulit dengan daging tak nak jual ke? Itu tak, ini jam sudah tak boleh potong. Kalau dulu boleh time boleh punya. Boleh ya. Itu daging ada harga ke? Kalau ini jam kelas Singapura punya lah. Singapura daging dia pun boleh jual RM50 Singapura duit 1 kilo. 1 kilo $50. Kalau Taiwan ini jam punya harga pun ada Malaysia punya duit dekat 100. 1 kilo. Kalau Malaysia pun ada tu Australia datang punya isi lah daging lah. Ini jam pun jual ada RM50 macam Malaysia duit. Buaya-buaya Eng yang berumur antara 6 hingga 10 tahun biasanya dijual pada harga antara 3 hingga RM7,000 seekor. Biasanya ia dijual kepada orang perseorangan yang mempunyai lesen atau pihak zoo. Menurut pengkaji reptilia ganas ini, kekuatan rahang buaya mampu menghancurkan tengkorak mangsa yang dibahamnya seperti seekor lembu. Walaupun ganas dan berisiko tinggi, pendapatan yang lumayan mendorong Eng menternak buaya ini sehingga lebih 25 tahun. Buaya tembaga juga dikenali sebagai buaya Indo-Pasifik atau buaya air masin. Spesies ini boleh dijumpai di Lautan Hindi hingga Lautan Pasifik. Kisah si penternak buaya itu tadi mengakhiri Majalah 3 minggu ini. Sebelum berpisah, kita saksikan paparan menarik yang bakal kami sediakan untuk tontonan anda di minggu hadapan.